Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma amin. Allahumma ighfir lana ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Wali walidina ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami ya Allah. Warhamhum, rahmatilah mereka berdua ya Allah, kama rabbawna sighara, semacam mana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ini ya Allah. Allahumma barik lana fi Ramadan ya Allah ya Tuhan kami, bagilah berkat pada kami dalam bulan Ramadan ini. Wa ballighna min lailatul qadri, dan ya Allah ya Tuhan kami, sampaikanlah umur kami ya Allah, untuk kami dapat sama-sama menerima malam Lailatul Qadar sebagai khairun min alfi syahrin, sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allahumma amin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil islami wal iman. Pertama kali banyaklah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita mengucap syukur kehadrat ilahi Rabbi. Semoga Allah Ta'ala bagi panjang umur kita, boleh kita menerusi ibadah dalam bulan Ramadan ini dengan sempurna. Dan juga Alhamdulillah, sidang penonton yang sedang ikuti sama dalam rancangan mubasyarah UTK kita ni, sama-samalah kita sebar ke rancangan kita, dan juga kita tekan share, tekan like. Tekan share, tekan like, tekan share dalam mubasyarah kita ini. Alhamdulillah. Jadi kita masih lagi bersama dalam bulan Ramadan, kerana bulan puasa saat ni bulan yang begitu banyak sangat ganjaran, banyak sangat maklum, banyak sangat kelebihan yang macam mana Allah Subhanahu wa taala bagi penerangan kepada kita, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dah penjelasan kepada kita tentang bulan Ramadan ini. Dan juga kita berada dalam hampir nisfu Ramadan dah kita sekarang. Kita dekat-dekat nak sampai di nisfu Ramadan dah lah. Kerana hari ni dah hari Ahad tanggal 13 bulan Ramadan bagi mereka yang berada di bumi Fatani. Alhamdulillah. Oleh kerana kelebihan bulan puasa saat ni, macam mana kalau kita pergi ikut tengoknya penjelasan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjelas. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala adulluka ala abwabil khair. Jadi di dalam sebuah hadis dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda kepadanya, mahukah aku nak tunjukkan kepadamu pitu-pitu kebajikan. Jadi Muaz bin Jabal ni adalah seorang sahabat Nabi yang Nabi latih dia tu supaya pergi dakwah di negeri Yaman pada tahun yang ke-10 Hijrah. Jadi Muaz ni sebagai sahabat Nabi yang rapat sangatlah dengan Nabi. Sahabat yang rapat dengan Nabi, sahabat yang sentiasa bersama dengan Nabi kita. Dan satu ketikanya, Nabi pun tanya Muaz,
Nah, ala adulluka ala abwabil khair. Wahai Muaz, mu nak ke tak kalau ku nak royak kepada kamu pintu kebaikan? Wahai Muaz, mu nak ke tak aku nak royak kamu satu pintu-pintu kebajikan? Qultu, maka Muaz pun jawab, bala ya Rasulullah. Nah, maulah Rasulullah. Pia tak muh Rasulullah. Jawabnya Muaz, nak Rasulullah. Kalau Rasulullah nak oyak pintu kebaikan, dah mu nak sekali lah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu junnatun. Baginda pun menerang. Nabi kata gapo? Puasa itu perisai. Nabi royak puasa. Nah, as-sawm, puasa. Bak apa puasa? Nah, puasa tu adalah junnah. Puasa tu adalah pagar. Puasa adalah penepih daripada kejahatan. Nah, alhamdulillah. Wasadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu pula menghapuskan dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Nabi royak dua perkara. Dalam ni Nabi royak dua perkara. Wahai Muaz, pintu kebaikan hamba nak royak kamu, wahai Muaz, yang tamunya puasa. Kerana puasa saat ni sebagai penepih, perisai untuk nak jaga daripada kejahatan. Nah, dan juga yang keduanya sedekah. Sedekah ni Muaz royak gapo? Kerana sedekah saat ni adalah Aisyah. Nah, Nabi royak gapo? Nabi royak dan sedekah ini adalah tepat ataupun adalah benar semacam mana sedekah saat ni nak menghapuskan dosa kita dan sebagai air nak memadamkan api. Dua perkara Nabi royak. Ini hadis riwayat Tirmizi. Nah, insya-Allah mudah-mudahan dengan kita boleh ikuti, dengan kita boleh beramal demikian benda-benda macam ni, insya-Allah lah kita akan dapat kebaikan dalam boleh Ramadan kita. Nah, itulah di antaranya. Alhamdulillah. Aisyah, Alan, kau sikit. Nah, alhamdulillah. Itu di antara dua perkara lalu tu kita dah berada dalam bulan Ramadan. Kita masuk dah sekarang untuk kita, iaitu perkara tamunya kita duduk dalam keadaan puasa. Nah, puasa kita duduk dalam keadaan puasa. Yang keduanya sedekah. Lalu tu kita banyaklah sedekah. Nah, tujuannya kita boleh menghapuskan dosa kita dengan sebagaimana Nabi kata kama yutfi'ul ma'un nar, supaya dengan api ni nak memadamkan dengan air. Nah, api duk nyala lulu, kita nak mati api kena mati dengan air. Itu di antaranya kelebihan. Alhamdulillah. Nah, dan juga untuk hari ini kita ada beberapa penjelasan dan juga ada beberapa jawab. Nah, jawapan sakut pak dengan soalan-soalan yang ditanya. Nah, oleh penonton-penonton kita yang atas mari. Soalan hak tanya ni sakut pak dengan, nah, di antaranya sakut pak dengan telur pakat duk buah telur pula ni. Nah, telur ni telur apa? Telur ayam. Telur ayam bukan telur boyo. Telur boyo tak kena kecek dah, telur ayam ni. Nah, bunyi kata sungguhnya. Nah, ha telur ni pula dah. Kita kata kok mana pula dia bunyi ha telur. Nah, memanglah telur. Adik kakak tanya telur tu macam mana Ustaz? Kita pergi beli roti, pergi makan roti kedai ni. Nah, maka kita tengoklah telur. Nah, di telur tu adalah telur duk di ngapik tu. Maka telur duk ngapik saat ni tu, tengoklah ada dengan tahi air duk lekat di kulit telur. Nah, jadi lebih kurang lah soalan yang tanya. Nah, tiba-tibanya kita pergi tengoknya, macam ni soalan yang nak tanyanya. Nah, oleh kerana telur saat ni ada tahi duk lekat di kulit dia. Patut orang jual roti. Nah,
Memanglah tangan dia tu dia uli roti. Nah, tangan dia uli roti. Bawa selepas uli roti sudah. Nah, macam mana mak tabak betul-betul kita nak beli buka puasa ni ke? Nak gitu. Mak tabak ke, roti cana ke, ataupun tepung-tepung yang buat dengan telur saat ni. Nah, hak kita gambarnya roti dengan mak tabak ni. Kadang-kadang dia goh telur, bahwi goh telur tu yang ambil tak ada basuh. Dia ngapik, moga telur habis betul ni. Suruh anak pergi beli telur, ngapik mari. Telur tak lah tepi untuk buat martabak ni. Patangi dua belah, duk uli roti. Nah, duk uli roti, uli-uli, kibah sudah. Telur tak ada, ambil tangi duk kibah roti, dia pergi telur. Telur saat ni tak ada basuh sikit abuk pun. Hak ni pasal. Kalau kita tengok cerak-cerak di telur tu, ada lah di telur saat ni tu. Tahi air ada lekat di telur tu, ada. Nah, dia pergi di telur tu, kata pah, berok. Wah, dua masuk dalam roti. Buat tehnya kita ni lah. Kita duk tengok, tak bersih dah morning jual ni. Tu kita nak pergi pesan sikit lah. Kalau kita, ya telur ni biasa. Kalau kita beli sengapik mari, kalau kita basuh taruh, ya buruk telur. Jenis telur ni tak boleh tepuh dengan air. Nah, baru kita basuh telur, kita letak nak jual esok, kita basuh malam ni. Telur tu esok jadi malah, jadi buruk. Jadi punuh telur dia kena dengan air. Nah, lalu tu kita tu setiap kali, kita tubik nak jual petang ni, kita basuh bisiak lah telur kita tu. Nah, kerana telur tu memang dia tubik di punggung ayah, dia tak tubik dalam mulut ayah, dia tubik di punggung ayah. Maka dia tubik di punggung tu tepat keluar najis. Maka pak keluar najis tu ya ada najis duk lekat-lekat. Nah, kalau tak ada nampak najis pun, dikira kata telur tu kulit dia tu najis. Kerana kedai yang tak basuh syirak dah. Kalau dia basuh, telur jadi punuh. Lalu tu kedai ataupun di guk air, apa duk peru air tu, dia tak basuh telur. Dia boh ngapik atas mari, order mari. Maka kita juru nak jual, tak kira lah buat roti cana, ke buat martabak, ke buat tepung rodok pisang, kena pakai telur. Nah, buat tepung akak, gapo semua hak buat dengan telur tu, lebih baiknya kita basuh dulu belum nak jual. Sebab kalau kita tak basuh, nah, kita pergi telur, tangan kita duk gamah roti saat ni. Habis roti kita jadi najis. Nah, pas jadi najis, habis najis dimakan ni kita. Tu dia buat kita gelak perut tu. Ngapa Quran dok ingat, malah baca Quran tu. Cik tengok makan ni, campur dengan najis. Duit halal beli. Kerja buat letih suku semai duk kerja beli. Nak beli barang makan untuk buka puasa. Pergi beli orang kedai jual roti tak cuma pula. Tu pasalnya. Lalu tu kita kena ingat baik. Nah, nak beli betul-betul. Kalau kita ada kuasa agak best. Nak tanya sepatah telur ni basuh. Tak jual roti ni. Kalau dia kata basuh, alhamdulillah. Kalau dia kata tak basuh, maka kita baik kena basuh dululah roti. Telur ni kena basuh dululah. Kerana telur ni keluar daripada punggung air. Punggung air tu yang ada campur dengan najis tahi. Lalu tu kita duduk pergi, habis lah. Kalau kita pergi telur ni, najis. Lepas tak telur, tangan kita lekat najis. Kita pergi roti pula. Kita kamil roti pula. Habis licin ada najis. Sebab tu nak beringat molek. Tak kira lah. Siapa-siapa dia hendak jual pergi telur gitu, basuh dulu telur lebih kurang. Nah, basuh habis dulu. Air najis dia tu habis. Gapo siap, tu kita boleh jual. Barulah kita kena cuma jual ni bukan gapo dak. Sebab dia jadi najis kok satu masalah pula lah. Nah, alhamdulillah. Lalu tu telur ikutlah nak buat gapo saja tu kita basuh lebih dahulu. Nah, supaya dapat kebersihan. Nah, kita pun makan dengan senang. Kalau kita pun tak tergamuk nak makan. Nah, moga duk nanti martabak, moga martabak soho lah martabak pujuk ni. Tak gitu, pujuk belaka. Beli jalan pun martabak pujuk, beli caru martabak pujuk, beli Kota Baru martabak pujuk, semua martabak pujuk. Nah, lalu tu jangan punuh nama pujuk ni dengan sebab kita tak basuh telur jual. Tu soalan hak tanya. Lepas tu nak basuh setara mana? Basuh biar kata kita rasa habis dah najis, habis dah air, habis dah orang kena najis. 3 perkara tu, hilang rasa,
hilang warna, lepas tu hilang kara-kara yang terlekat dengan najis. Tu di antaranya dah. Tu soalan hak duk tanya. Sakut paut dengan najis saat ni. Alhamdulillah. Hari ni waktu berbuka puasa kita untuk wilayah Jalah hari ni macam sama lagi lah. Waktu berbuka puasa untuk wilayah Jalah kita hari ni pukul ni dengan 20 berapa hari ni. Kita tengok takwim yang dikeluarkan oleh Koperasi Islam lah. Majlis takwim yang dikeluarkan oleh Koperasi Islam hari ni waktu berbuka puasa kita ni untuk wilayah Jalah hari ni pukul ni 29 minit. Pukul ni 29 minit waktu berbuka untuk wilayah Jalah. Dan juga untuk adik kakak yang duduk di Sungai Golok hari ni pukul ni 24 minit lagi. Adik kakak yang duduk di Naratiwak hari ni pukul ni 25 minit. Adik kakak yang duduk di Taning hari ni pukul ni 27 minit. Dan juga adik kakak yang duduk di Goro dan juga Jalah hari ni pukul ni 29 minit. Seterusnya adik kakak yang duduk di Cenok dan juga di Tibor. Hari ni pukul ni 28 minit. Ini waktu berbuka puasa untuk wilayah Jalah dan juga kawasan sewaktu. Yang sepadan dengan. Lepas tu kita pergi tengok kalau lah duduk di Setun. Kalau duduk di Setun hari ni, waktu buka puasa di Setun hari ni pukul ni 31 minit. Adik kakak yang duduk di Patelung hari ni pukul ni 32 minit. Adik kakak yang duduk di Nakonsi Tamara, adik kakak yang duduk di Terang hari ni pukul ni 33 minit. Ini waktu berbuka puasa dah untuk wilayah sepadan selatan dan juga beberapa wilayah yang duk tanya sakut paut dengan waktu berbuka. Alhamdulillah. Apa khabar? Hari ni wasa kurang sikit panas pada Mbarang dak. Hari ni wasa kurang sikit kerana Allah Taala bebas sikitlah hari ni. Udara hari ni kurang tak ada kurang mana kalau kira darjah Celsiusnya hari ni 38 tengah hari tak di panas. 38 darjah Celsius hari ni. Mbarang 37. Jadi masalah ni duk naik. Ini buka pelitos 12 lagi. Udara lah ni tu duk tambah. Udara panas tu duk tambah lagi. Lalu tu kita jaga baiklah kesihatan kita tu. Supaya kita dapat sempurna ke. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Samut Perakan Wani Samsik Nati. Betul. Adik kakak yang duk di Samut Perakan, adik kakak yang duk di Bakok, adik kakak yang duk di kawasan Perimonton tu. 29 dengan 30 lah waktu berbuka. Alhamdulillah. Adik kakak rasa nak lapor di mana atik kalau duduk ada tu lain daripada hak Ustaz sebut tu, bolehlah kita nak sebut waktu berbuka. Di mana saja kalau nak kongsi sama untuk muslim-muslimah kita tu boleh manfaat bersama dan juga boleh jadi manfaat untuk kita sama-sama untuk waktu berbuka puasa. Alhamdulillah. Tu soalan hak tanya semalam sakut paut dengan telur. Yang dibesar juga telur ni lebih kurang dah. Maka setiap hari kita dalam bulan puasa saat ni, kita biar banyaklah beberapa perkara yang disuruh, beberapa perkara yang diarahkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi kalau kita tengoknya, beberapa perkara yang Nabi suruh kita tu banyak dalam bulan Ramadan. Iaitu di antaranya kalau kita nak tengoknya beberapa perkara. Pada masa bulan Ramadan saat ni tu Nabi kita yang melakukan beberapa perkara, amalan-amalan kebaikan. Yang mana kita boleh ikuti sama-sama ni. Di antaranya Nabi kita SAW. Kalau kita tilik tengok dalam bulan Ramadan bagi Nabi kita ni, banyaklah
amalan-amalan dan juga Ramadan pada masa Rasulullah yang Nabi kita lakukan di antaranya lebih-lebih lagi di bulan puasa saat ni ia panggil kata bulan nuzulul Quran, bulan yang diturunkan Quran. Nah, lalu tu apabila turun Quran saat ni ia panggil bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lalu tu bagi Nabi SAW saat ni apabila datang bulan Ramadan, Nabi banyak baca Quran dan juga setiap malam dalam bulan Ramadan Nabi tadarruh Quran dengan malaikat Jibril. Mari malaikat Jibril baca Quran Nabi dengar. Nabi sudah dengar dah, Nabi baca pula, malaikat Jibril dengar pula. Jadi gilir di antara dua tu dia panggil tadarruh. Oleh kerana bulan Ramadan saat ni bulan yang terkenal dengan bulan diturunkan ayat suci Al-Quranul Karim. Dan juga pada malam yang ke-17 Ramadan, pada masa tu umur Nabi 40 tahun, Nabi sentiasa berkhulwat di atas Jabal Nur di Gua Hira. Kalau kita pergi Mekah, memanglah syarikat kita tu pergi untuk hujat tu menikmati Jabal Nur dan juga Gua Hira di atas. Lah ni di Jabal Nur tu pihak Saudi jawab jalan Tariqul Qadim, Tariqul Jadid. Tariq Qadim tu yang katuk dah. Jalan baru yang buat saat ni sodok boleh naik kereta sikit lagi tu kita boleh jalan naik dan kita duduk di atas tekak tu kita pusing naik sikit lagi jumpa Gua Hira. Gua Hira ni macam mana yang Nabi SAW menerima wahyu 5 ayat yang pertama dalam surah Iqra. Kalau kita balik tengok macam mana malaikat tu turun dengan peluk baginda Nabi SAW dengan kemah. Malaikat peluk Nabi, malaikat suruh Nabi baca. Surah Alaq tu. Iqra. Malaikat peluk Nabi, maka Nabi kena peluk dengan malaikat. Nabi tu terkejutlah, pucatlah muka Nabi tu kerana tak biasa jumpa dengan malaikat Jibril. Iqra, baca olehmu. Iqra, baca olehmu wahai Muhammad. Ni malaikat Jibril ni Allah suruh Nabi tu baca. Iqra, baca olehmu wahai Muhammad. Iqra, baca olehmu wahai Muhammad. Tiba-tiba lepas pada tu kak, suruh baca, maka malaikat suruh baca, Nabi pun akhirnya Nabi kata, ana ummi, ana Nabiyil ummi. Nabi pun kata ana ni tak kerti baca, ana tak ana baca. Ana tak ana baca. Nak baca macam mana ana tak ana baca. Iqra, malaikat Jibril suruh baca. Lalu itulah berkali-kali maka Nabi SAW pun malaikat Jibril pun baca Nabi dengar. Iqra. Maka malaikat Jibril baca Nabi dengar, Nabi pun baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Maksudnya bacalah mulai dengan membaca saat ni dan memulainya dengan menyebut nama Rahman, nama Tuhan, nama Allah. Yang menciptakan semua makhluknya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Nabi baca. Khalaqal insana min 'alaq. 5 ayat yang pertama ni dah. Khalaqal insan min 'alaq. Dia iaitu Allah telah menciptakan manusia ataupun jenis manusia dari alaq. Dari apa? Dari alaq. Jadi bentuk jamak lah alaq saat ni tu. Bentuk iaitu dengan sekumpul darah yang kental. Allah Ta'ala jadi manusia dengan alaq. Dengan seketul daging, dengan seketul darah. Lepas seketul darah jadi seketul daging. Lepas seketul daging tumbuh tulen dalai pula. Lepas tu bukuh dengan kulit. Makna kata Allah Ta'ala jadi manusia saat ni dengan semulia-mulia makhluk. Iqra wa rabbukal akram.
Maka lepas pada tu Allah Ta'ala terus lagi. Nah, Nabi pun baca hingga sampai 5 ayat surah Iqra saat ni. Nah, hei Aisyah, lagi kena lah, tak kerti lagi lah. Nah, Alhamdulillah. Itu di antara dah, kalau kita tengok ayat suci Al-Quranul Karim, yang mana tu hewi penjelasan. Nah, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Nah, ni 5 ayat yang pertama yang Nabi baca. Nah, alladhi 'allama bil qalam. Alladhi 'allama bil qalam. Nah, jadi Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Bagi kita duk baca. Nah, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia melalui tulisan dan juga kalam. Nah, ni Allah Ta'ala penjelasan dan juga Nabi baca 5 ayat yang pertama. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi Nabi ni tak pandai nulis, tak pandai baca. Jadi kalau kita pergi tilik tengok ayat suci Al-Quranul Karim turun melalui baginda Nabi SAW. Kerana Tuhan jadi Nabi kita dengan hikmat lah. Bapa Nabi tak pandai baca. Sedangkan jadi Nabi bapa tak pandai baca. Nah, oleh kerana tu ia tak ada buku lain dak lah. Oleh kerana gapo Nabi tak pandai baca, Nabi ummi. Sebab gapo Nabi tak pandai baca, Tuhan jadi tu dengan sebab belaka. Kalau Nabi pandai baca, Nabi pandai nulis, memanglah fak musyrikin Quraisy ni pakat kata pula, oh Muhammad dia pandai nulis, dia pandai baca, dia ngarembiklah Quran tu. Tu pasalnya. Lalu tu lah Nabi tak pandai nulis, tak pandai baca. Tapi wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap patah yang Nabi bagi, setiap patah yang Nabi baca saat ni, itu semuanya daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antaranya. Nah, tu boleh Quran. Lalu tu kita klik tanyalah, kita tak tanya kita boleh apa juh dah hari ni. Nah, tanyanya kita baca Quran kedak dalam bulan Ramadan. Kita usaha baca kedak. Nah, bulan lain kita tak dah nak baca. Lalu telah bulan Ramadan kita baca kedak Quran. Berapa lama mana dah kita baca? Berapa ayat sehari kita baca? Hak tu kita kena klik tengok. Kita tengok Quran dengan tengok telefon hak mana banyak. Kita baca banyak baca live, banyak baca WhatsApp, ke banyak baca Facebook, ke banyak baca Quran. Nah, tak salah kita nak main telefon sekalipun. Tapi tanya soalannya kita tu baca kedak Quran. Tu di antara. Itulah benda-benda yang baginda Nabi SAW peringatan kepada kita. Ni saya peringatan lah, tak saya tanya kita boleh berapa juh dah. Nah, tu amalan di dalam bulan puasa kita. Nah, sementara duk tunggu nanti buka puasa ni tak saja-saja bukalah Quran, tengok tadabbur Quran. Nah, tafsir tengok makna-makna Quran gapo gatik yang Tuhan royak. Nah, Allahu Rabbi. Inilah peluang bagi kita. Nah, lepas tu yang kedua. Nah, di dalam bulan Ramadan, benda-benda yang berlaku di atas Nabi SAW. Nah, iaitu wafatnya insan-insan terkasih Rasulullah SAW. Iaitu isteri Nabi. Barang yang berlaku dalam bulan Ramadan saat ni. Yang kedua, lain daripada turun Quran. Yang keduanya wafatnya, matinya kekasih Rasulullah SAW, iaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Nah, pada tahun yang ke-10. Nah, terjadi pada tahun yang ke-10 ke Nabi. Lepas pada Nabi tu dilatih jadi Nabi 10 tahun, umur Nabi 50, maka tinggallah isteri Nabi yang tercinta, iaitu isteri Nabi yang tersayang, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Dan seorang lagi
orang yang Nabi sekasih, orang Nabi sayang, iaitu Abu Talib bin Abdul Muttalib. Nah, Abu Talib sani, nah, iaitu ia panggil ayah kepada Sayyidina Ali dan juga Ja'far bin Abi Talib. Nah, iaitu Abu Talib meninggal dunia. Dua orang ini orang yang paling jaga teguh Nabi. Dan inilah yang jadi background kepada Nabi kita, yang jaga Nabi kita dan juga orang yang sentiasa pia nak kenak Nabi, pia nak bunuh Nabi, kena lakuh demo ni dululah. Atau peristiwa banyak perkara sebenarnya berlaku perang Badar gitu gini, tapi kita tak seroyaklah petang ni. Cumanya petang ni kita mari ucap nak royak kata amalan-amalan yang baginda Nabi SAW laku ke dalam bulan Ramadan, iaitu 9 amalan yang Nabi kita SAW laku ke dalam bulan Ramadan. Nah, yang kita duk royak semua tu iaitunya Nabi makan sahur di akhir waktu. Nah, kita kena amal lah akhir waktu kita makan sahur. Nah, dan juga kita tak melewatkan sahur kita ni. Jangan melewat sangat. Agak-agak kata dalam setengah jam belum masuk waktu subuh tu baiklah waktu sahur kita. Nah, yang ketiganya amalan Nabi SAW dalam bulan Ramadan, iaitu Nabi kita sedikit tidur dan juga banyak istighfar. Nabi banyak istighfar dalam bulan Ramadan. Sebab tu di antaranya selama sebulan-bulan Ramadan, Nabi kita SAW mengurangi waktu tidurnya. Tu Nabi kurang tidur. Sungguh pun tidur saat ni jadi pahala, jadi ibadat dalam bulan Ramadan. Namusaim ibadah, tidur orang puasa jadi ibadah, tapi Nabi tak banyak juga tidur. Mana kata Nabi tak banyak tidur di waktu malam hari, dan juga Nabi memperbanyak beribadah. Termasuknya Nabi memohon ampun kepada Allah ataupun Nabi istighfar. Ini ada disebut di dalam surah Az-Zariyah ayat yang ke 17 sampai 18. Dalam ni Nabi ada sebut juga dalam, Allah Ta'ala ada sebut dalam surah Az-Zariyah. Ayat yang ke 17 hingga sampai 18. Ayat kata Nabi kita saat ni kok Allah banyak. Nabi kita ni banyak istighfar. Sedangkan Nabi saat ni tak ada dosa. Kalau kita tengok, Nabi kita tak ada dosa, tapi Nabi sentiasa istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah atau nak ayat kata Nabi sangat-sangat tunjuk ajar kepada kita supaya kita saat ni tu tak jadi lalai, tak jadi galik di dalam bulan Ramadan. Oleh kerana tu kita kena banyak jugalah, kita banyak juga beribadah, kita banyak untuk gapo? Untuk buat amalan di dalam bulan Ramadan. Kalau tak gini gak, kita rugilah. Kalau kita tak ada jadi gini gak, rugilah kita. Lalu tu banyak istighfar. Istighfar ni banyak macam-macam. Macam-macam kita nak kata astaghfirullahalazim pun boleh. Kita nak royak atau astaghfirullah innallaha ghafurur rahim pun boleh. Jadi klik kepada kita. Kita nak baca gapo, kita nak istighfar macam mana. Banyak corak yang kita nak istighfar. Lalu itulah hidup kitanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala aja. Kalau kita ingat kepada Allah Taala, kita tak ada tubik ke lain dah. Oleh kerana itulah Nabi kita pun sentiasa istighfar. Sebab apa Nabi SAW, Allah Ta'ala dah sebut dalam surah Zariyah ayat yang ke-17. Tu ayat gapo sini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un.
وبالأسحار هم يستغفرون. Dalam surah Zariyat, Tuhan royak gapo? Kanu. Nah, adalah mereka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam qalilan, sedikit minal lail, sedikit daripada waktu malam dia saat ni tu, ma yahja'un, sedikit dia di waktu malam mereka tidur. Nabi sendiri ni sedikit tidur. Nabi tak ada dosa sikit abuk pun. Nabi orang yang ma'asum, orang yang cuci daripada segala dosa. Tapi Nabi kita sedikit tidur di waktu malam. Pak Nabi buat gapo di waktu malam? Waktu malam. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu akhir malam, nah, sebelum naik subuh, sebelum masuk waktu fajar, mereka selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi memohon ampun. Wa bil ishar, wa bil ashari, dan di waktu sahur. Nah, di waktu malam, waktu sahur. Sebab itulah Nabi ni tak tinggal makan sahur dalam waktu puasa bulan Ramadan, puasa mana-mana Nabi tak tinggal makan sahur. Sebab makan sahur dalam Islam saat ni beza dengan makan puasa orang Yahudi. Sebab tu Nabi tak tinggal makan sahur. Setiap di waktu sahur Nabi bangun makan sahur. Hum yastaghfirun. Dan Nabi juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya ayat suci yang ada sebut di dalam surah Zariyat ayat yang ke-17 sampai 18. Nak ayat gapo? Nabi sentiasa istighfar. Lalu itulah yang Nabi ajar kita. Suruh kita banyak istighfar, minta ampun. Macam mana Nabi ajar doa dalam bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau ni maha mengampun, ya Allah. Tuhibbul afwa, Engkau juga suka mengampun dosa, ya Allah. Fa'fu anni, oleh tu mengampunlah dosa kami, ya Allah. Kalau kita nak kira mudah-mudah kok, doa ni kalau kita tafsir dengan cara ijma' tak apa dah. Cara ijma' tak apa dah. Cara gapo? Tafsir, cara kita faham mudah-mudah. Allah, mu ni suka mengampun, ya Allah. Mu juga maha ngapung, ya Allah. Oleh tu mengampun dosaku, ya Allah. Kita ni banyak dosa. Tak gitu. Kita orang yang banyak dosa. Lalulah kalau kita tak minta ampun dengan Tuhan, tak ada peluang adalah kita. Datang bulan Ramadan dah. Kalau Nabi royak dah saat ni. Kalau kita nak jadi kebaikan, nak jumpa dengan pintu kebaikan dalam bulan puasa. Satu, kita puasa dah. Dua, kita sedekah. Lepas tu rekeh. Dalam keadaan kita puasa saat ni, Allah Ta'ala terima doa. Dan Nabi royak dah 3 golongan. Orang yang Nabi, orang yang Tuhan tak tolak sama sekali doa dia. 3 ชนิดคนเนี่ย3จำพวกของมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาส่งตอบรับดุอาของเขาเมื่อเขาวิงวอนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา. Nabi royak 3 jenis manusia Tuhan terima doa. Tuhan tak tolak sikit abuk doa dia. Yang pertamanya, orang jadi pemimpin yang adil. Orang jadi orang pemimpin. Jadi ผู้นำที่ adil. Jadi ผู้นำ ผู้ทรงธรรม. Orang jadi pemimpin yang adil. Tak ada berat belah dak. Semua rakyat dia pikul belakang. Yang keduanya, orang yang puasa dan dia doa. Orang yang puasa yang dia doa. Yang duanya, orang yang puasa dan juga dia doa. Maka demon ni Allah Ta'ala tolak doa dia sama sekali. Yang ketiga, al-mazlum, orang yang kena zalim. ผู้ที่ถูกอาธรรมเนี่ย ผู้ที่ถูกอาธรรมเนี่ย Allah Ta'ala ไม่Allah Ta'ala ทรงตอบรับดุอาของเขา และ Allah Ta'ala ไม่มีวันที่ไม่ตอบรับดุอา3จำพวกบุคคลนี้. Sebab tu 3 perkara ni kita duduk dalam golongan dah. Satunya, kita banyak doa, kita banyak istighfar pada Allah Ta'ala. Kerana Nabi saat ni orang yang bertakwa dan sedikit sekali tidur pada waktu malam. Tak tidur waktu malam. Dan pada akhir malam pula mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi saat ni minta doa dengan Tuhan, minta ampun dengan Tuhan. Sedangkan mereka tak ada dosa. Apa Nabi buat contoh gitu? Nabi kita ambil jadi tauladan.
Nah, tu amalan-amalan baginda Nabi SAW di dalam bulan Ramadan. Kita tak boleh semua, tak apa. Boleh kara dua kara pun tak apa dah. Nah, tak boleh berlaku pun amalan Nabi buat dua kara pun tak apa dah. Yang keempatnya, Nabi SAW menjaga lidah. Yang keempat, Nabi jaga lidah dalam bulan Ramadan. Nah, selain daripada ibadah-ibadah yang Nabi duk melakukan, Nabi kita SAW juga melakukan amalan yang tidak, yang amalan yang tidak tampak oleh pandangan. Nah, Nabi tu jaga juga. Lain daripada Nabi istighfar, Nabi banyak istighfar. Nah, Nabi banyak buat amalan dalam bulan puasa dah. Amalan lain laginya, Nabi kita sentiasa gapo? Sentiasa jaga mulut, jaga lidah Nabi. Nabi tak bicara kara-kara yang sia-sia. Nah, yakni Nabi jaga lidah Nabi agar tidak mengeluarkan kata-kata yang pantah. Nah, jangan gaduh kita nak kecek gapo tu. Nah, bobak kecek tak ada patai mulut. Bebe lagi dalam bulan Ramadan saat ni. Nah, kita suka kecek hak orang. Nah, suka mengepek orang. Suka maki hamu orang. Suka tuduh jahat orang. Suka kecek benda tak baik orang. Buka aib orang. Semua ni Nabi. Sentiasa Nabi suruh kita tu jaga di antaranya patai lahir dalam bulan Ramadan. Nah, Nabi SAW adalah makhluk yang mulia. Nah, tak ada dah kalau kita nak tengok kat Nabi ni. Nah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tak diutus ke seorang nabi malaikat untuk sampai rahmat ke sekalian alam. Nabi ni sebagai makhluk, sebagai manusia yang terlebih mulia daripada siapa-siapa lagi. Sehingga apa pun yang dilakukan dan juga yang dikeluarkan oleh lidah Nabi, semuanya baik. Hanya ini tentu saja perlu dicontohi oleh umat-umat manusia. Kita ni sebagai umat Nabi, sebagai manusia, kita kena ikut contoh Nabi. Nabi tak kecek. Satan Nabi panggil nama orang, Nabi tak panggil nama gelar. Nama gelar pun nama gelar baik Nabi panggil. Tak panggil nama gelar pelik-pelik. Dah kita panggil nama gelar pelik-pelik itu. Nabi tak. Nabi gelar isteri Humairah. Nabi gelar Abdullah. Muhammad, Ahmad yang terpuji. Yang dipuji. Lepas tu Abdullah, hamba Tuhan. Lalu kita panggil nama jeng terus. Dah. Kau nama gapo? Oleh ke orang kita kau nama. Kalau nama gapo dia panggil? Nama Ummu Kalthum. Kalau nama Ummu Kalthum panggil gapo? Maksum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beranan ni lah kita. Dah. Kalau nama Ummu Kalthum panggil Maksum terus. Sedangkan Ummu Kalthum tu molek nama. Anak Nabi pula, anak puteri Nabi nama Ummu Kalthum. Kita panggil Maksum terus. Jeng terus kita ni. Lalu tuan Nabi ni jaga beberapa perkara. Di dalam bulan Ramadan, 2 bulan Ramadan, semuanya Nabi kita jaga segala-galanya. Tu kita boleh ambil contoh tauladan lah. Dalam Ramadan, dalam bulan puasa Nabi, kelakuan yang berlaku di atas baginda Nabi SAW. Kesemuanya, Nabi kita, alhamdulillah. Itulah di antaranya perkara yang kita boleh ikuti hari ni. Nabi jaga lidah. Orang perempuan kalau bak lidah ni, minta maaf lah saya sebut orang perempuan, tapi mungkin ada ikut dalam lelah ni, dok ya ada luar negeri ni lah. Kalau ikut lelah ni molek belaka dah, jaga belaka lidah benarnya. Hak duk luar negeri tu. Hak jahat lidah no Allah, habis licingnya. Habis licing. Mulut kasar lagi, wahai kecek hak orang. Ingatlah orang wahai mupak ni nak oyak gapo. Orang wahai ngupak hak orang. Kalau hari ni yang ngupak hak demo tak pay kita. Esok yang ngupak hak kita tak pula tak pay demo lain. Mari betul-betul luar tak ada buka sama taruh nak tunggu buka puasa, orang buka orang ngajar ya tak mau dengar.
Dok. Yo orang ngajar tak mau dengar, yo dengar besenu lah. Malu buka TikTok tu tengok kata pindah lah tu lah. Kalau orang ngajar agama yo tak dengar mana. Nah, tu di antara. Ustaz, form chư Yusof Ustaz,แต่เขาเรียกจุYalah belakang tu. Nah, nama Bukhari. Nah, panggil Yi berapa hingga agak. Panggil Mak Yi. Mak Yi apa gerah. Dok. Tu nak ayat. Muluk ni dah. Petai-petai. Moga tok lelaki kak duduk rumah sajalah. Kelik kerja tak ada gimana dah. Nah, duk. Lepas tu orang mari jalan rumah dia petai-petai. Mari jumpa rumah petai-petai kak. Lah. Nah, aku ni dah ada molek dah amalan dia tu. Amalan dia molek cakap dah kadang-kadang dia buat orang dah. Boleh makuk lah semakuk orang manis lah. Moga buat bubur kacang hari ni. Tok lelaki nak makan bubur kacang banyak hari dah. Tadi tok lelaki naiknya lah nak makan bubur kacang. Buat bubur kacang sepuyuk rumah buat buka puasa. Boleh makuk mari rumah ni. Boleh makuk mari rumah. Nama Zainab lah. Zainab ni kahwin buat hari bubur ni semakuk dan buat buka puasa. Duk dengar-dengar dengung-dengung juga dan berkata orang jamu orang makan buka puasa ni Allah Ta'ala bagi pahala sepanjang dia puasa. Kita pun nak jugalah pahala betul ni. Kita buat lah ni bubur ni makuk buat demo buka puasa. Allah mung kacau buat ri tak buat ri pun tak apa-apa Aduh sedap jawab. Nah, mujur cakap dia mau ri buat kacau. Muka tak ada beli manis ke apa betul ni. Mari duk lah. Nah, duk lah dulu. Lambat lagi nak buka puasa. Duk mah. Nak. Mudah tengok dah Sakirah tepi tu lah. Sakirah tepi rumah kita tu. Lah, malah masuk dapur ya. La ilaha illallah. Suku-suku. Kita mari moh Zainab. Duk kecek apa Sakirah tu. Duk Sakirah aku duk tengok dia petai-petai tak. Tak ada dapur. Tak ada berasak dapur dia. Tak biasa berasak dapur dia lah. Nah, Allah supaya dua lelaki bini tu sama-sama malah belaka. La ilaha illallah. Zainab duk nengung rumah seorang. Duk rumah dah dia mau cari mari. Wari manis makuk gak. Zainab pun salah mulut. Duk lah dulu mau taruh nak buka puasa ni kita buah dulu. Buah tak salah, boleh buah lah. Buah lah malam ni nak mai tarawih masjid mana. Malam ni nak main tarawih buka berapa. Nak pergi dengan siapa dia tarawih. Buat lah tu tak ada apa. Mari duduk Zainab pun sila duduk pak. Zainab. Sayang kita duduk tepi rumah tu ke. Nah. Sakirah tu malah lah. Kok dia masuk betul-betul Ramadan. Kita duduk tepi rumah dia tak rasa tengok dapur dia berasak. Nah. Gula jabir semua. Masuk dah dua orang tutup laki dia pun malah juga. Malah lah nak buat dapur. Aduk cara buat puah demo nak masak, demo nak beli gula. Ikut demo lah hak demo tu. Carut pun dengan demo. Aduk kalut apa hak Sakirah. Tu hari ni dia mari moh Zainab, dia kecek hak Sakirah. Dia dengar atau Sakirah tu malah gitu gini sama dengan tok lelaki, sama-sama malah kerja buat pondok gitu. Belum ngopak hak orang. Tak ada pasal-pasal boleh puasa. Ingat dah Zainab. Hari ni Cik Mek tu mari buah moh kita mari duk ngopak hak Sakirah. Esok dia pergi moh Sakirah dia ngopak hak kita pula. Sakirah marah aku pergi bubur moh Zainab semakuk. Allah hatta puyuk hatta pangkuk saja mari hari ni. Aku pergi bubur kacang semakuk besar dah wid dia tu buka puasa. Nah Allah tak gamuk nyonyo hatta makuk saja mari tak ada berapa karod dalam. Tu kata dah. Mari yang ngopak Sakirah. Hari ni yang ngopak Zainab pula. Ni orang perempuan. Tapi bukan duk ikut dalam lah ni lah. Duk oyak orang luar negeri ni lah. Nah, moh duk ikut dalam lah ni baik belaka. Tak gitu. Tak ada duk ngopak gapo duk ikut dalam lah ni moga baik-baik belaka. Fok kita dah. Duk tahu dah. Assalamualaikum Ustaz. Al-Quran lang asri dan tak ada masalah boleh baca Tak ada gapo nak baca lepas asar, lepas maghrib, lepas isya, lepas subuh pun boleh baca Quran. Boleh baca tak mau. Dan mau kata tak boleh baca lepas asar Ustaz.
Nah, punah mata. Dak ada dua punah. Baca 4 cerah molek Nah, mik Quran hak urus besar-besar tu baca. Tak gapo dah lepas Zuhur pun. Nah, boleh baca, tak ada masalah apa. Nah, tu nak ayat dah. Orang perempuan saat ni, nah, jenis dia betul-betul. Tapi bukan ada ikut dalam lelah ni lah. Ada luar negeri tu. Ada dalam ikut dalam lelah ni baik belakang. Tak ada ngopak apa kahau orang. Nah, Alhamdulillah. Atau kita nak jaga. Nabi sebut dah dalam hadis. Nabi kata, kam min sa'imin. Ramai mana umatku yang puasa. Laisa lahu min siyamihi, tak ada boleh gapo-gapo daripada puasa dia ilal ju' wal atash, bolehnya lapar dan juga dahaga. Nah, ni puasa peri yang panggil. Nah, ada wahai ngupak hak orang, wahai kecek hak orang, tak ada pasal-pasal. Nah, nak bagi gula, bagi manis mah orang, bagi ada masalah tu, royak apa keburuk ke orang. Nah, ingat baik dah. Hari ni kalau dia pergi ngupak mau kita hari ni hal orang lain. Esok yang ngupak hal kita mau dari mana pula. Orang wahai ngupak ni tak leci. Nah, ya telah kau hal orang. Tu. Habis tu, lepas tu nak ayat buku ngupak saat ni. Buku ngupak saat ni tu Allah Ta'ala wi gambar dalam Quran. Nah, kita ingatlah. Buku-buku ngupak ni Tuhan wi gambar dalam Quran. Sebab gapo Tuhan royak dalam ayat suci Al-Quranul Karim suratul Hujurat. Nah, surah Al-Hujurat ayat yang ke 12 Tuhan royak. Nah, Tuhan royak gapo? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Tuhan royak dalam Quran surah Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ijtanibu kathiran minaz-zan, jauhlah kita, lindunglah kita daripada karo-karo zat. Kita jangan duk seka korang. Nah, inna ba'daz-zanni ismu, kerana banyak seka korang saat ni adalah dosa. Jarang kita nak seka kebaikan. Jarang kalau kita seka hak orang, seka baik jarang. Banyak ke kalau seka korang, seka jahat semua. Nah, dah seka jahat semua. Jarang nak seka baik. Nah, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Nah, jangan kita duduk seka, gila seka gi mari. Nah, kerana orang yang suka jahat korang, orang yang suka mengupak hak orang, nah, orang yang duk seka jahat orang yang duk mengupak hak orang, supaya dengan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Supaya dengan kita tu duk cobek daging saudara kita hak mati dah, lepas tu kita duk makan dia. Adakah suka kita makan daging orang mati? Tak suka, tak ada pihak nak makan. Wattaqullah, takutlah pada Allah. Nah, innallaha tawwabur rahim. Kalau kita pergi salah dah, kita pergi ngupak dah, kalau kita pergi jatuh dalam kesalahan dah, maka kita taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Tuhan ni sangat menerima taubat dan juga Tuhan sangat pemurah. Ingat baiklah. Banyak benarlah bab ngupak ni dah. Sebab itulah orang ngupak ni Tuhan wi gambar dia supaya dengan kita duk makan daging saudara kita yang mati. Tu di antara. Nah, pucai kau minah bem ni Ustaz Khaidun kap tu betul lah, buku ngupak tak kira jatuh tino ada belaka. Nah, ada belaka. Kalau you duk mah kita you ngupak ha demo ni, kalau you pergi mah demo lain you ngupak ha kita pula. Nah, Ustaz Abnam lang asa.
Nah, mani ni lepas asal ni tanya batal dak semaya. Batal dak puasa. Mani lepas asal ni tak batal puasa. Tapi kalau kita bersangat teh mubalarah. Kita bersangat teh. Kita mani ni kuat sangat gedung ni. Tengok siapa masuk air lalu belingo, masuk air lalu berhidung, masuk air lalu rungga. Tu boleh bawa batal puasa. Nah, jadi tak comel mana lah kalau kita mani lepas asar dalam bulan Ramadan ni tak comel mana. Mani tu boleh tak batal tak puasa tak batal. Tapi ulama kata kurang comel mana. Nah, sebolehnya kita tunggu selalulah nanti mani lepas ngorek, lepas buka puasa kita mani, kita pergi mayat, lalu kita sambung tarawih selalu. Hak tu lebih molek. Nah, kalau tanya mani batal tak puasa tak batal puasa mani lepas asar pun. Nak batal puasa kena masuk dalam suatu rungga. Masuk suatu dalam rungga kita. Sebab syarat nak karo-karo yang batal puasa saat ni, kena masuk ke dalam suatu rungga terbuka. Jadi lingo kita gigi jiruh air masuk derah sangat. Masuk air ke hidung derah sangat, tu boleh bawa batal puasa. Tu di antara dah. Alhamdulillah. Itulah amalan-amalan hak Nabi buat dalam bulan Ramadan. 9 perkara yang kita sebut saat ni, iaitu Nabi jaga lidah. Nabi jaga lidah. Lepas tu Nabi ni berusaha tidak batal puasa. Meskipun Nabi tu dalam keadaan safar. Dalam Nabi musafir sekalipun Nabi janganlah tak buka puasa. Ni kalau kita musafir diboleh ada rukhsah. Tapi Nabi kita kalau ada musafir, Nabi pun tak buka puasa. Nabi terus puasa. Tu dah di antaranya. Tu di antaranya. Yang kelima, kalau Nabi ada musafir, Nabi pun tak buka puasa. Dan seruhnya kita sambung esok pula lah. Sambung esok pula. Beberapa perkara amalan-amalan yang Nabi hidup dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, hak masuk mari jangan lupa tekan sebar adik tu. Jangan lupa tekan share lah hak masuk mari tu. Kena royak semuanya tekan share. Kalau tak royak pun tak tekan lah share ni. Ni lah 700 orang yang dah tengok ni. 400 orang tekan share. 300 lagi tak saya tekan share. Kalau tekan share tu salah apanya. Tak ada salah kira. Boleh pahala pula kalau tekan sebar dah. Sebab Nabi sebut. Nabi kata gapo dalam hadis. Nabi royak gapo? Nabi sebut man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Bagi siapa kalau tengok kejahatan, kita larilah. Dengan tangan kita. Ni tengok kejahatan, Nabi suruh lari. Pahak ni kita tengok kebaikan. Tak kita tak setekan, sebar. Tak kita tak setekan. Sebar kebaikan. Sebab dalam surah Yasin Tuhan sebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hari akhirat esok ni Tuhan koci habis. Mulut kita Tuhan koci. Bapa Tuhan tak bagi kita kecek akhirat esok. Kerana mulut kita wahai bau. Mulut ni bau siang petang, pagi petang, siang malam. Kalau harapkan mulut ke bau semua. Kalau kecek hani bau, hani kecek hatu bau, hatu pak tu mulut kita ni suka bau. Lalu tu akhirat esok tu hai koci mulut ni. Koci perai mulut. Mulut tak kecek dah akhirat esok. Lepas tu wa tukallimuna aydihim, maka tangan-tangan kita ni boleh kecek jadi saksi akhirat esok. Lalu tu tangan kita yang kita tekan sebar, tangan kita yang kita tekan share, maka tangan ni jadi saksi akhirat esok. Tangan kecek Allah, ya Allah, amba ni ya Allah ni akhirat. Hari ni hari akhirat ya Allah. Bangsa duduk tas dunia hari tu ya Allah. Amba ni buat kebaikan Allah. Amba buat kebaikan ya Allah. Tangan kita kecek dengan Tuhan pula. Mulut duduk royak. Tangan kocik dah, boleh kecek dah. Kadang-kadang tangan tak ada buat kebaikan. Mulut royak. Kita pun buat, tangan kita pun buat hari tu Allah.
Tak ada li, ada tekan li, ada buat baik ni tangan kita. Nah, tangan tu saja, tak ada buat kebaikan, tak ada nak sokong menyokong dalam perkara yang baik. Sebab tu Tuhan ayat ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita pakat tolong menolong jalan kebaikan. Nah, jalan baik, macam mana jalan baik? Ikutlah. Nak sebar ilmu agama, nak sebar orang ngajar agama, pakat nak buat kebajikan, pakat nak khairat, pakat gapo, we tolong. Nah, we ada hal kebaikan dalam masyarakat mana-mana, kita tolong buat baik. Tu dia panggil, kita saat ni tu termasuk dalam orang yang ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu, Tuhan ayat pula. Mu jangan tolonglah. Nah, 'alal ismi wal 'udwan. Jangan mu tolong dalam jalan kejahatan. Nah, ni orang duk share benda-benda tak baik dalam Facebook, kita share. Orang buka rahsia orang, kita tekan share. Babi licin kalau hak-hak, kalau molek-molek laki bini balah. Laki bini balah dalam Facebook. Allah perhati dengar nah. Buka suara tak gini dia lengok. Yo kata gapo sat ni? Yo kata gapo sat ni? Oh, patut ke share pula. Share saja tak pandai lagi. Nah, hatta dalam kelum pula. Nah, 100 kelum habis hatta. Apa orang duk balah laki bini? La ilaha illallah. Tak ada jadi baik sekarang habuk. Tak ada boleh manfaat perkara. Nah, lalu kita cek perkara yang baik. Nah, orang ngajar agama, orang nasihat agama. Hak ni lebih baiknya. Kita tekan sebab ni boleh pahala. Hak ni lah tangan kita jadi saksi akhirat esok ni. Oh, ambo tekan kebaikan hari tu. Ada orang duk baca Quran, ambo tekan biar orang lain boleh dengar. Orang mau tu duk ngajar agama, kita tekan dia boleh dengar. Tu dia panggil kebaikan yang kita guna. Nah, bab itulah al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum. Dan kaki kita jadi saksi pula. Nah, bab apa? Tuhan kunci mulut kita. Dia tak kunci mulut ke, mulut tu bleber, mulut pelawak. Nah, itulah di antara. Bab itulah kita suruh tekan share, tekan sebar tu. Nah, tak ada nak kemajuan gapo, tak ada nak soho gapo. Nah, soho pun saja je kita bagi darah. Nah, kalau darah YouTuber tu ya boleh duit for dia. Nah, soho dia pun kita ni saja je. Cumanya kita mari ni sebar kebaikan. Nah, tolong-tolong tekan sebar. Tak ada salah sikit abuk pun. Tak ada bayar duit. Tekan peri. Nah, sebar peri. Tak ada bayar duit pun. Tak. Tu di antaranya. Alhamdulillah. Sekarang ada lagi 28 minit. Adik kakak yang duduk di wilayah Jala untuk waktu berbuka puasa hari ni. Ada lagi 28 minit. Nah, lepas tu adik kakak yang duduk di Sungai Golok, hari ni waktu berbuka puasa pukul 24 minit. Adik kakak yang duduk di Narah hari ni pukul 25 minit. Adik kakak yang duduk di Taning pukul 27 minit. Adik kakak yang duduk di Cenok dan juga yang duduk di Tibor pukul 28 minit. Dan adik kakak yang duduk di wilayah Jala dan juga Segoro hari ni pukul 20 9 minit. Maka ada lagi 27 minit. Adik kakak kita yang duduk di jalan ni ada 27 minit lagi. Nah, insya-Allah boleh kita siap sedia. Kalau kita masak dapur hari ni, kita ada gula sikit sebanyak buh dalam mangkuk sikit-sikit seorang tu. We ke jiran tepi rumah kita. Nah, Assalamualaikum. Ni lah ambil ni lah buat buka puasa sikit ni. Nah, kerana nak ambil tafa'ul pahala hak Nabi royak orang yang jamu orang buka puasa. Nah, maka kita akan dapat pahala serupa dengan orang puasa. Dan orang puasa sendiri pun tak ada luwak sikit abuk pun pahala dia. Nah, tu di antara. Lepas tu kita, tok lelaki, kita waktu ambil duit untuk beli makan ni, jamu isteri kita buka puasa, untuk anak kita buka puasa, tu pahala berlaku. Nah, dia panggil sedekah tu. Sedekah titai tu dia panggil. Dakah duk dalam tu dah. Jangan dekuk lah boleh puasa ni kak. Anak minta duit nak beli tu. Nah, bini nak minta duit beli ni. Allah kariknya. Jangan karik lah boleh puasa ni. Kerana semua tu jadi sedekah. Dah? Alhamdulillah. Itulah antaranya benda yang kita boleh kongsi sama hari ni. Terima kasihlah
yang terkesebar, yang terkeshare. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat kebaikan. Dan saya doalah, nah, Allahumma razuqna ziyaratal haramaini syarifain wa masjidil aqsa di Filastin. Ya Allah, ya Tuhan kami, memurah rezeki kepada semua penonton kami yang terkesebar ni, ya Allah, yang terkeshare ni, ya Allah. Semoga membagi rezeki kepada mereka melimpah ruah, ya Allah. Memurah rezeki kepada mereka, ya Allah. Dan supaya mereka boleh gijijak dua tanah haram Mekah dan juga Madinah. Dan mereka boleh gijijak bumi Kudus, bumi Aqsa di Palestin, ya Allah. Allahumma amin. Nah, alhamdulillah. Itu di antara dah. Nah, jadi tak banyak minit dah nak buka puasa ni. Nah, kita duduk tunggu. Nah, kita duduk nanti, kita duduk tunggu. Nah, insya-Allah. Lepas tu setiap kali kita nak buka puasa, nah, kita jagalah makanan-makanan untuk kita berbuka saat ni tu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gapo pula ikut sunnah Nabi makanan untuk buka puasa kita? Kerana Nabi suruh nah kita saat ni buka puasa dengan buah tamar. Nah, Nabi suruh kita buka puasa dengan buah tamar. Nah, jadi buah tamar saat ni tu khasiat lah. Nah, banyak khasiat. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi kalau kita pergi tengok di antaranya, nah, yang mana dalam kajian, dalam kajian sakut pak dengan buah tamar saat ni tu banyak yang kita royaknya. Dan juga Nabi sendiri pun penerangin dah tentang buah tamar saat ni tu banyak khasiat. Sebab Nabi sebut sepatah ya dalam hadis. Nabi sebut sepatah lah. Nabi kata, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakatun." Nah, tu Nabi royak. Nah, apabila kita nak buka puasa, maka kita bukalah puasa dengan buah tamar. Apa? Nah, apa ni? Nabi royak fa innahu barakatun. Kerana buah tamar saat ni tu ada khasiat, ada kebaikan. Nah, jadi apabila kita tengoknya buah tamar tu ada banyak khasiat, ada banyak kebaikan, takkan Nabi nak royak saja-saja. Sebab tu lah apa? Setiap perkara yang Nabi royak saat ni tu ada khasiat lah bagi dia. Nah, ada kebaikan lah. Sebab Nabi kata fa innahu barakatun. Nah, bolehnya kerana kita ni dalam keadaan kita beroak dak jak daripada pagi tadi lepas pada kita makan sahur tu kita beroak sampai dengan masa kita nak buka puasa pula ni. Nah, di antaranya kita tu buti makan, maedah kita tu buti jalan. Nah, กระเพาะอาหารของเราเนี่ยหยุดการทำงาน Nah, กระบวนการapa ni กระบวนการ gapo yang panggil bahasa Indonesia kisah. Nah, nah, กระบวนการ gapo yang panggil kisah bahasa Indonesia. Nah, kapok maedah kita tu kan. Nah, กระบวนการปั่น Nah, pan kisah tu lah kisah. Mana kata kapok kita duduk kisah. Biasa kita makan semua kan. Bangun pagi kita makan. Tengah hari kita makan. Malam kita makan. Tidur dah kita bangun makan lagi. Jadi kapok kita tu duduk jalan semua. Tiba-tiba dalam bulan puasa saat ni. Lepas ada kita makan sahur. Maka maedah kita kisah setah. Nah, ya kisah. Buah habis makan ni dalam maedah dalam kapok saat ni. Maka ya wuti kisah. Maka rabuk yoi ahan dah. Maka ya wuti kisah tu lah. Hak kita duk bau di mulut tu ke. Bakpo orang puasa saat ni mulut dia bau busuk. Bukan bau dalam mulut sebenarnya. Hak bau tu baik daripada kapok dia. Bau tu baik daripada maedah dia. Nah, apabila bau tu baik daripada maedah saat ni, itulah kerana maedah kita, kapok kita tu wuti. Kapok kita tak ada. Kapok kita ni tak ada ngisah. Kalau tak ada ngisah, ya wuti. Bahawa wuti tu, bau hak dalam maedah tu baik dalam mulut, bau daripada mulut kita. Lalu itulah Tuhan royak. Bau mulut orang yang puasa saat ni, lebih baik bau daripada minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu nak royak gapo? Nak royak kata bau mulut orang yang puasa saat ni, di sisi manusia tu bau busuk, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala
lebih baik daripada bahu mulut. Nah, bahu lebih baik pada bahu kasturi lagi di sisi Tuhan. Lalu tu kita kena jagalah apabila kita nak buka puasa saat ni. Nah, kita buka dengan buah tamar. Selarah dengan Nabi. Nabi ni buka buah tamar dengan buah rutab. Buah tamar rutab. Tak kira syukari rutab. Buah tamar hak nampak kuning sebelah, hitam sebelah tu. Lepas tu isi dia lembut. Nah, syukari. Banyak di Madinah ni syukari rutab. Buah tamar syukari rutab ni kita beli kelik juga sikit lah buat buka puasa. Segar makan dia. Buah tamar dia lembek tu. Kita masuk dalam mulut kita mamus style. Ya acur dalam mulut, lalai dalam mulut tu, lepas tu kita telan turun maedah kita tu, rabuk yai ahan, kita tak letih. Dan kalau kita makan ayam pusing, makan ayam bakar, makan barbecue, buka puasa, serta tak boleh nyawa. Tak boleh nyawa puasa. Buat apa? Perut kita duk puasa onjak pagi tadi 14 je perut kita duk berok, tak ada makan. Baru kita makan benda berat masuk kok, ya kisah dah rak tu nak jadi kapok ahan tu. Nak jadi nyakit maedah, nyakit kapok tu buku tu dah. Lalu tu Nabi kata kita buka dulu dengan buah tamar. Sebab buah tamar saat ni tu, kalau kita tilik tengok kita makan dia, segar halu dah. Makan buah tamar 3 biji, baca doa siap, makan buah tamar 3 butir, minum air 3 teguk. Segar, jadi segar halu dah, jadi gagah halu dah. Ni nak ayat khasiat buah tamar. Sebab tu Nabi kata, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakatun." Apabila kamu nak buka puasa bukalah dengan buah tamar. Kerana buah tamar saat ni banyak khasiat. มีผลประโยชน์มากมาย ช่วยบำรุงร่างกาย ช่วยลดน้ำหนัก ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น ป้องกันเบาหวาน orang Cimani pun boleh makan juga buka puasa tu. Baik pada duk makan air gas nu. Air gas nu naik dah 300, 400 Cimani. Tapi makan buah tamar buka puasa saat ni tu, kerana dalam buah tamar saat ni ada 6 tan glukos dia panggil. Dia panggil manis yang ada dalam buah. Bukan manis sakar dah, manis yang ada dalam buah. Manis siap-siap dah. Lepas tu manis dia tu bermolek. Masuk dalam orak darat gitu, jadi gagah lu dah. Tu di antaranya khasiat kita buka puasa dengan buah tamar macam mana yang Nabi sebut dalam hadis. Iza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah. Ada banyak kebaikan. Terang tengok hari ni kita buka puasa dengan buah tamar 3 butir, kita minum air. Buah tamar 3 butir, lepas tu kita minum air 3 teguk. Lepas tu terang tengok puasa malam mana gagah puasa modak. Lepas tu esok kita terang buka puasa, hati nasi halu dah. Hati nasi dengan ayam pusing dengan daging bakar. Lepas tu terang tengok hak mana sedap duduk. Sedap duduk buka dengan buah tamar ke sedap duduk masa kita buka dengan makan nasi dengan daging dengan ayam. Terang tengok kita terang diri. Tak terang diri kita tak tahu. Semua ni ada kaji je. Alhamdulillah. Baik dah. Jadi sekarang ni jam kita pun sudah pukul ni 11 minit. Sekarang ni dah jam pukul ni 11 minit. InsyaAllah kita duk tunggu nanti nak buka puasa dah dah. Hari ni jam pukul ni 12 minit dah sekarang. Waktu berbuka kita ni tak ada banyak minit dah lah. InsyaAllah mudah-mudahan sedang penonton yang duk dengar, sidang penonton yang duk tengok dalam mubasyarah live UTK kita ni, tolong tekan sebar lah. Supaya kita boleh sebar kebaikan kepada muslimin-muslimah, sa'imin-sa'imah yang duk tunggu nanti nak buka puasa. Alhamdulillah. ใช่อุสตาอินทผลัมเป็นยาวิเศษเป็นยาพิเศษเราตั้งครรภ์กินซาโฮแข็งแรงดียังไม่ขาดเลยอุสตาไม่แพ้ด้วย Masya Allah, ni tengok ni kak dia kata yang ngandung perut besar ni. Makan buah tamar seumur, amal makan buah tamar seumur, tak Allah lepas tu tak dahaga tekak. Anak dalam perut pun sihat molek. Alhamdulillah. ตอนนี้มัสยิดกำลังไลฟ์ของอุสตะงานยาเสียงตามสาย Alhamdulillah. Masjid Nurul Huda
Nah, baluka. Duk buka dalam live. Nah, selamat betul lah adik kakak yang duk di kampung Baluka. Nah, selamat betul semualah yang duk dengar, semua tahu nak tunggu buka puasa tu. Nah, nanti kita buka puasa sama-sama waktu. Dah hari ni untuk wilayah Jala pukul 29 waktu buka puasa. Untuk adik kakak yang duk di wilayah Fatani hari ni pukul 27. Adik kakak yang duk di Naratiwak hari ni pukul 25. Adik kakak yang duk di Sungai Golok hari ni pukul 24. Dan adik kakak yang duk di daerah Cenok dan juga daerah Tibah hari ni pukul 28. Nah, ini waktu berbuka. Alhamdulillah. Nah, itulah di antaranya waktu-waktu berbuka puasa untuk wilayah sepadan, wilayah berdekat. Nah, ni di Masjid Nurul Huda Baluka ni buka dalam speaker masjid supaya kita boleh dengar sama-sama sebelum kita tunggu buka puasa. Lepas tu nak buka puasa tu jangan lupa doa lah. Nah, doa ni kena pesan semua kita ni mudah lupa kalau time buka puasa. Nah, lepas tu ingat dah kelebihan dan juga kebaikan waktu kita berbuka puasa ni. Lepas pada kita buka puasa, kita niat puasa selalu dah. Baru kita tak lupa. Nah, saya pun duk amal macam ni lah. Baru kita buka puasa mata lagi, kita niat dah nak puasa esok. Nah, buka puasa sudah, saja ke puasa Ramadan esok hari kerana Allah Ta'ala. Dan kita niat lek petang ngorek saat ni, kadang-kadang kita duk bimbang. Takut malam hari bangun makan sahur ataupun tak sekejut sahur, lupa nak niat puasa esok. Sebab itulah, hari mula-mula Ramadan baru ni kita royak katanya kita pakat niat puasa hak sebulan tu taklid mazhab Imam Malik tu supaya tak sewi adik kita tu terlupa. Nah, kalau kita taklid Imam Malik tu ya hingga kok dah sikit. Nah, sekurang-kurangnya kita boleh jaga patai lari dia tu. Nah, kalau kita tak niat langsung kok pergi gitu. Maka Nabi royak dah pia yang puasa tapi tak niat di waktu malam. Jok pada jatuh matahari hingga tubik waktu subuh. Tak niat di waktu malam, maka tak ada puasa bagi dia. Jadi kena buat saja, kena imsak juga. Bukan kata lupa niat tak kena puasa. Tak, lupa niat pun kena buat sebagai puasa juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah tu Ustaz yom siasalah muzakarah kon puasa kha Allah tabtan wan akhirat. Alhamdulillah. Kau hai ayu yun yau nai muzakarah iknanan amin insya-Allah. Sama-samalah terima kasih juga. Sidang penonton kita yang duk ikut, duk tengok, duk tekan share supaya sebar kebaikan. Nah, tak ada boleh pun sekarang ni benarnya tapi Allah Ta'ala lah punya balas. Nah, kerana Nabi royak balighu anni walau ayah. Musebarlah walau satu ayat daripada aku yang kamu ada. Jadi kita ni ada juga. Ingat sehadis Nabi, ingat dua hadis Nabi. Nabi kata muroyaklah, musapalah. Gapo daripada aku walaupun ayat. Lalu itulah ni tugas kita. Nah, Nabi royak dah suruh sebar. Kita sebarlah kebaikan. Nah, Alhamdulillah. Sekarang je pukul 16. Nah, 16. Jadi adik kakak yang duk di jalan 13 minit lagi. Adik kakak duk tani 11 minit. Adik kakak duk nara 9 minit lagi. Adik kakak duk golok 8 minit lagi untuk waktu berbuka puasa. Itulah waktu berbuka puasa. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh buka puasa dengan doa yang kita boleh baca. Doa ni kita boleh baca lah. Boleh baca banyak lah. Belum pada kita nak buka puasa ni kita bacalah doa banyak sikit. Nah, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa tu doa minta ampun kepada dua ibu bapa. Tu molek doa. Lepas tu doa apa lagi? Nah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita baca doa demikian tu. Nah, baca doa minta ampun Tuhan. Nah, lepas tu doa apa lagi? Nah, Allahumma laka thumtu wa ala rizkika aftartu. Baca juga doa ni jangan tinggal. Hak pandak dah tu, hak panjang takut tak ingat. Nah, kalau tengok uping iping ke, Allahumma laka thumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Doa molek saja tu. Anak-anak tadika pandai belaka baca. Pak kita baca juga belum nak buka tu. Makna gapo kita minta saat ni? Allahumma laka thumtu. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kerana-Mu, ya Allah, aku puasa. Oh Allah, syan puasa ni. Pua jauh, oh Allah. Wa ala rizkika aftartu. La chandai la sin on. Chandai ปิด buồn nak. ตอนนี้ Allah อยาก rezeki ได้ rezeki จากเจ้าเหมือนกัน oh Allah. Moleknya doa. Nah, ya Allah, kerana-Mu aku puasa. Dengan rezekimu juga, ya Allah, aku berbuka hari ni. Moleknya doa. Bahawa kita buka puasa, siap makan buah taman, siap belakang dah segar dah tubuh badan kita. Minum air, orak sarak basah habis dah. Zahabaz zama. Kita baca pula. Lepas pada makan buka puasa tu. Zahabaz zama. Benda-benda dahaga sudah hilang belakang dah. Wa batallatil uru, dan orak-orak darah kita sudah sapa darah, sudah sapa air seroleh orak darah siap belakang dah. Wa thabatal ajru insya-Allah, dan dengan sabit kita buka puasa saat ni, Allah Taala bagilah pahala kepada kita. Tu baiknya. Itulah hak kita nak pesannya betul-betul. Bukan nak gapo dak. Tujuannya kita boleh jaga amalan-amalan sebelum kita nak buka puasa. Nah, kita nak baca doa apa lagi, bacalah. Dan kalau kita buat buka puasa di majlis di masjid, kita buat majlis iftarus shaimin di masjid, kita bacalah sepatah dua. Baca Fatihah, baca surah Ikhlas, baca surah Kulhu, hadiah pahala kepada orang yang buat buka puasa. Wari-warah dia gapo semua tu, hadiah pahala lagi. Tak ada salah sikit ambuk pun. Nah, alhamdulillah. Itu dah di antaranya. Sekarang je pukul 19 minit dah. Nah, jadi ada 10 minit lagi. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Catam yang rai tarau kecing dedah cak lama. Kecing dedah nak bayar ni susah jugalah ni. Orang nyakit kecing dedah ni, satunya kita kena usaha biar habis dulu. Istibrak dulu biar kecing tu dah. Istibrak dulu. Jadi tengoklah dedah kita setara mana. Nah, kalau kita istibrak dah habis dah air kecing kita, nah kita basuh cuci yakin dah, kita ambil air semaya pergi semaya. Nah, ambil air semaya pergi semaya. Nah, tapi nak tengok kecing dedah tu setara mana. Kadang-kadang kita ni pesen kecing dedah sungguh lah. Mi ais maya 4 sudah cerai tu baik. Buah kecing cecah mi ais maya 4 cerai tu baik. Kalau jenis ni yang panggil, apa panggil? Umubalwa ataupun yang panggil susah payah. Susah payah ni adalah hukum tu dimaafkan pada dia. Dimaafkan macam mana? Kalau kita ni tak ada arah dah. Mik ais maya sudah tu baik kecing. Mik ais maya sudah tu baik kecing. Kalau kini sampai ke pada dia panggil kecing dedah yang sangat dah. Kecing dedah 100 dia panggil. Nah, kalau tak buat gini tu akan tak boleh maya. Ni adalah hukum dia. Ni kita ambil hak lah sekali tu kita basuh cuci gapo siap gerehan gapo istibrak apa siap cuci belakang dah. Nah, habis dah kita ambil ais maya. Ambil ais maya tu kita lapik dengan kapal. Pakai suara dalam lapik dengan kapal ke kok anda ke? Bagi kita semaya. Nah, lepas tu kalau tubik dalam tu gak dimaafkan. Nah, tu tak ada arah lah hak tu hak tinggi sekali. Tapi kita ni kecil dedah jari-jari sekali kita tak leh. Kalau kecil dedah jari-jari sekali ni gak. Nah, kita ambil air semaya posiak, pergi semaya boleh 4 rakaat, kan dedah. Boleh 8 rakaat, kan dedah. Tu, najis saya panggil. Kena basuh lah. Nah, berdedah kena basuh semula. Basuh sudah, ambil air semaya, lepas tu, mari semaya semula. Tu dah, you kena tengok juga tu. Bukan kata mudah belakang tu, kena tengok juga berapa tarah mana dah. Sebab tu lah kita kalau basuh nak kecing, jangan dia buat. Nah, jangan basuh kecing, jangan Nah, sebab ketuk tu lah. Nah, jangan Nah, tapi nak lepas tu tengok atik lah. Jangan berak, dapat tua malu juga. No. Nah, lepas ke dinding gitulah, kepek-kepek dia sikit. Pandai lah adat-adat dia tu. Kecing tu demikian juga. Jangan nak kecing. Dia nya je beragai habis dengan rambut kita. Nah, alhamdulillah.
Sekarang pukul ni 22 minit. Nah, adik kakak kita yang duduk di Sungai Golok. Nah, adik kakak yang duduk di Sungai Golok ada lagi 2 minit. Nah, adik kakak yang duduk di Sungai Golok ada lagi 2 minit nak buka puasa dah. Hari ni adik kakak yang duduk di Sungai Golok pukul ni 24 minit. Nah, alhamdulillah. Itu waktu berbuka untuk adik kakak yang duduk Sungai Golok. Duduk di Nara pukul ni 25 minit. Nah, adik kakak yang duduk di Sungai Golok ni ada lagi 2 minit lah. Waktu berbuka. Boleh siap sedia dah tu. Boleh buka hidai, belai-belai. Buka wah taman, belai-belai. Nah, lepas tu wah taman ada butir tu. Waktu bik butir wah taman, belai-belai. Lepas tu dengar orang band molek. Lama lagi dengar orang baca ayat kursi. Ramai juga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita bunyi Allah mula-mula berat tewah tamah dulu dah. Kau dulu dengar wisuk dulu baik dah. Lepas tu Tok Bila pula jangan duk testing pian ni pula. Tok Bila tak kerti bahasa lagi sejik Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar testing jengal tu. Jangan duk terapika pian ni. Nanti terang malah harga speaker. Mayu terapi ni nyanyi kau orang muka puasa habis Dia terang speaker. Gitu. Jaga baik dah. Alhamdulillah. Adik kakak yang duduk di Sungai Golok ada lagi 30 saat. Nah, ada lagi 30 saat.อีก30 วินาทีสำหรับพี่น้องที่อยู่ในอำเภอสุไหงโกลกนะครับวันนี้เวลาละศีลอดสำหรับพี่น้องที่อยู่ในอำเภอสุไหงโกลกเวลา 18 นาฬิกากับ 24 นาทีนะครับก็อีกประมาณ 15 วินาทีสุดท้ายนะครับจะได้เวลาละศีลอดและก็พี่น้องที่อยู่ในจังหวัดนราธิวาสวันนี้ 18 นาฬิกากับ 25 นาทีadik kakak yang duduk Nara pukul ni 25 minit Alhamdulillah tahniah adik kakak yang duduk Sungai Golok sekarang sudah boleh buka puasa. Nah, adik kakak duduk Golok sekarang sudah boleh berbuka puasa pukul ni 24 minit. Sekarang sudah boleh waktu berbuka puasa untuk adik kakak kita yang duduk di Sungai Golok. Lepas pada ni adik kakak kita yang duduk di Narathiwat pula. Nah, Narathiwat hari ni pukul ni 25 minit. Ada lagi 40 saat. Nah, พี่น้องที่อยู่ในอำเภอพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดนราธิวาสนะครับวันนี้เวลาละศีลอดนะครับ 18 นาฬิกากับ 25 นาทีและอีกประมาณ 30 วินาทีนะครับจะได้เวลาละศีลอดสำหรับพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดนราธิวาส adik kakak duk Nara ada lagi 20 saat. Boleh cedek siap dia baca doa adik tu. Jangan kita buka puasa dengan setan pula. Setan saat ni dengan sifat setan lah. Setan kena tamat habis dah. Alhamdulillah. Boleh kita siap sedia. Untuk berbuka puasa. Alhamdulillah. ชอบรายการอุสตะจะได้เตือนใจเราเสมอไม่หลงดุนยา InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih semualah. Adik kakak yang duduk Golok, adik kakak yang duduk Nara sekarang sudah boleh berbuka puasa. Adik kakak yang duduk Nara sekarang sudah boleh berbuka puasa. Tak ada jawab pertanyaan nanti jawab malam hari dah. Pukul 3 malam hari terjumpa. Alhamdulillah. Adik kakak yang duduk di Nara sudah boleh buka puasa. Adik kakak yang duduk di Taning pukul ni 27 minit. Adik kakak duduk Goro pukul ni 29 hari ni. Alhamdulillah นะครับพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดปัตตานีวันนี้ 18 นาฬิกากับ 27 นาทีและพี่น้องที่อยู่จังหวัดสงขลาและก็จังหวัดยะลา 18 นาฬิกากับ 29 นาทีนะครับสำหรับเวลาละศีลอดวันนี้แล้วก็พี่น้องที่อยู่อำเภอจะนะและก็อำเภอเทพาวันนี้ 18 นาฬิกากับ 28 นาทีสำหรับพี่น้องที่อยู่กรุงเทพมหานครนะครับ 18 นาฬิกากับ 29 นาทีนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่สมุทรปราการ 18 นาฬิกา 30 นาทีAlhamdulillah itu waktu berbuka puasa dah untuk wilayah sepadan dan juga beberapa wilayah yang berdekat teh. Alhamdulillah สงขลา 18 นาฬิกากับ 29 นาทีนะครับเวลาสงขลาเนี่ยจะเวลาเดียวกันกับจังหวัดยะลานะครับเว้นแต่พี่น้องที่อยู่ในจะนะและก็เทพา 18 นาฬิกากับ 28 นาทีAlhamdulillah adik kakak yang duduk Taning ada lagi. Adik kakak yang duduk Taning ada lagi
30 saat พี่น้องที่อยู่ในจังหวัดปัตตานีนะครับอีก25 วินาที25 saat lagi untuk waktu berbuka puasa adik kakak kita yang duduk di wilayah Fatani. Bakok 20 mil kerana barang yang Ustaz tu bayar sampai bakok tu buka puasa je pukul ni 20 mil. Lagilah tak ada tukar lagi. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh berbuka puasa dengan selamat. Adik kakak yang duduk di Fatani sekarang sudah boleh berbuka puasa. Hari ni adik kakak yang duduk Taning pukul ni 27 minit sekarang sudah boleh berbuka puasa พี่น้องที่อยู่จังหวัดปัตตานีนะครับเวลานี้ได้เวลาละ10 อดและ 18 นาฬิกากับ 27 นาทีสำหรับวันนี้นะครับเวลาตอนนี้ก็ได้ละ10 อดสำหรับพี่น้องที่อยู่จังหวัดปัตตานีละแล้วก็อีก1 นาทีนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ในอำเภอจะนะและก็อำเภอเทพานะครับ 18 นาฬิกากับ 28 นาทีadik kakak yang duk Cenak adik kakak yang duk tiba hari ni pukul ni 28 minit ada lagi 20 saat 20 winati. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh berbuka puasa dengan sempurna dan juga kita boleh tunai ibadah dalam bulan Ramadan dengan sepenuhnya. Alhamdulillah. พี่น้องที่อยู่ในอำเภอจะนะและก็อำเภอเทพานะครับขณะนี้เวลา 18 นาฬิกากับ 27 นาที 55 วินาทีตอนนี้นะครับได้เวลาละสินอดพี่น้องที่อยู่ในอำเภอจะนะและก็อำเภอเทพาsekarang adik kakak duk Cenak dan juga tiba sudah boleh berbuka puasa pukul ni 28 minit dan juga lepas pada ni adik kakak yang duk di Goro adik kakak yang duk di Jalan pukul ni 29 minit maka ada lagi setengah minit untuk waktu berbuka puasa bagi adik kakak kita yang duduk di Jalan dan juga duduk di Segoro insya-Allah. Maka kita akhir dengan doa lah. Jangan lupa kita baca doa tu. Allahumma laka thumtu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iaitu ya Allah kerana-Mu aku puasa dan juga rezekimu lah ya Allah aku berbuka puasa. Alhamdulillah. Lalu tu adik kakak yang duduk di Jalan sekarang ada lagi sekitar dalam 5 saat maka akhirlah dulu hari ni selamat berbuka puasa adik kakak yang duduk di wilayah Jalan hari ni pukul ni 29 minit Alhamdulillah selamat berbuka puasa adik kakak kita yang duduk di Jalan dan juga di Cenak insyaAllah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.